yang diberikan dan kini dengan tertubuhnya yayasan. Bagaimana kami membezakan yayasan dengan agensi-agensi yang lain? Kami cuba untuk mencari niche, pasaran yang niche atau yang tidak disentuh oleh agensi lain. Contohnya, kalau kita lihat banyak yayasan yang akan menumpukan pada pelajar-pelajar yang cemerlang. Tapi pada kami melihat pada pelajar-pelajar yang mendapat keputusan sederhana tetapi berpotensi. Dan mungkin datang daripada persekitaran yang cabar. Dari segi program-program lain pula kan, macam skill contohnya, kami tahu bahawa MARA menjalankan banyak program-program skill. Seperti Giat MARA, IKM. Tapi apa yang kami lakukan adalah untuk mengambil langkah yang seterusnya untuk mereka mencapai ke tahap yang lebih atas. MARA membuat skim SKM kan, skim kemahiran Malaysia, dan kami menyambung apa yang MARA buat untuk pelajar-pelajar tersebut mendapat pensijilan antarabangsa. Jadi kami complement each other. Kami cuba sebaik-baik mungkin tidak melakukan apa yang orang lain lakukan, tapi cuba complement untuk menjadikan sasaran kami itu lebih menarik dan juga dapat membantu pihak-pihak yang mungkin tidak mendapat bantuan sebelum ini. Jadi Yang Mulia Raja, seorang pemanggil dari seberang tambak di talian. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri talian. Saya Ghazali dari Singapura. Encik Ghazali, silakan pandangan ataupun soalan. Tadi saya dengar awal-awal mukadimah tuan pengurusi cakap tentang pencapaian negara maju 3 tahun. Dan saya usahakan tanya kepada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak, yang dinobatkan penghargaan tadi. Dan saya nak tanya kepada Puan tentang pelajar-pelajar yang ada tu, kalau mereka ni terlibat dengan rusuhan-rusuhan yang ada, apakah mereka disingkirkan atau mereka diberi peluang lagi sekali dan untuk mereka meneruskan belajar mereka? Kerana dekat Malaysia banyak rusuhan tentang orang yang tak abat itu, dan dia cukup menarik pelajar-pelajar. Sebabnya kadang-kadang tersasul kan. Jadi mereka tak niat lah, tapi mereka tersasul. Jadi apa pandangan Puan perkara ini? Baik, terima kasih. Jadi menekai ini adalah soalan berkaitan dengan pandangan, tak ada betul, tak ada salah. Jadi kita minta pandangan daripada Puan. Selalunya pelajar-pelajar ni dia adalah tertakluk pada akta-akta universiti yang mereka sertai. Jadi bergantung kepada tahap kesalahan dan juga bergantung kepada peraturan-peraturan yang diadakan oleh universiti dan mereka tertakluk pada syarat-syarat tersebut. Pada yayasan, setelah kami menghantar pelajar-pelajar tersebut kepada college atau institusi pengajian tertentu, mereka perlulah mematuhi syarat-syarat tersebut. Dan kami bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak-pihak institut tersebut untuk memberi maklumat kepada kami tentang apa yang berlaku. Jadi sebab kami tidak boleh membuat keputusan secara total sendirilah. Jadi di situ bergantung pada tahap kesalahan dan juga bergantung pada peraturan yang ada di universiti dan juga institut pengajian tinggi. Jadi bukan sewenang-wenangnya sebenarnya ya. Kita sentiasa terikat dengan peraturan dan undang-undang. Jadi mungkin soalan terakhir daripada pelajar-pelajar Institut Profesional Baitul Mal. Silakan. Di belakang atau di depan? Silakan. Assalamualaikum. Saya Nur Hafizah binti Ahmad daripada Kuala Nerang, Kedah. Daripada Institut Profesional Baitul Mal. Mengambil jurusan accountant juga. Saya ingin bertanyakan soalan. Adakah yayasan ini hanya mempertimbangkan keputusan yang cemerlang sahaja untuk mengikuti program ini? Tadi kita telah sentuh ya. Kami mempunyai program yang berlainan dan fokus yang berlainan untuk setiap program. Jadi ada program kami akan pergi macam untuk tunas ya. Sasaran kami untuk mendapatkan pelajar tidak saja untuk keputusan cemerlang, kami melihat pada keputusan sederhana. Geliga contohnya untuk pelajar dengan darjah 6 memasuki tingkatan 1, 3A 2B, datang daripada persekitaran yang mencabar, berpotensi, dan bila kami assess dan betul potensinya ada, akan kami ambil untuk bersama kami. SPM 5A ke atas, STP 2A ke atas. Jadi di situ kami ingin membantu dan memastikan bahawa pelajar-pelajar berpotensi, jika mereka mempunyai kekangan sebelum ini untuk mendapatkan
bantuan untuk berjaya di masa depan mencapai aspirasi mereka, kami dapat membantu mereka untuk mencapai aspirasi tersebut. Okey. Jadi memandangkan dalam usia setahun jagung, banyak usaha lagi yang perlu dilakukan dengan 17 orang kaki tangan, ya. Jadi apa lagi harapan yang digalaskan oleh yayasan, ya, memandangkan dalam tempoh 7 tahun untuk kita sama-sama mencapai status negara maju, dan adalah satu keperluan untuk kita bukan lagi berjalan, bukan lagi merangkak, tapi kita perlu berlari dalam menuju status negara maju. Harapan yayasan satu adalah untuk bekerjasama dengan banyak pihak-pihak di luar sana untuk memastikan kita dapat bersama-sama berkolaborasi untuk mencapai apa yang telah dimatlamatkan oleh Wawasan 2020 untuk Malaysia menjadi negara berdaya saing maju. Untuk yayasan sendiri, kami ingin memastikan kami melancarkan program-program yang efektif dan dapat membantu sebanyak pelajar yang mungkin di luar sana untuk mencapai aspirasi mereka. 3, harapan kami kepada semua pemegang beasiswa kami dan bakal-bakal pemegang beasiswa kami, pastikan anda berjaya, kerana jika anda berjaya, lagi ramai korporat boleh menyumbang, lagi ramai pelajar sana yang kami boleh bantu. Okey, jadi kami doakan semoga yayasan akan terus berjaya selepas ini, dan pastikan anda untuk mendapatkan maklumat lanjut berhubung dengan yayasan boleh layari laman sesawang www.peneraju.edu.com, ya, www.peneraju.edu.com. Jadi terima kasih kepada Yang Mulia Raja kerana bersama dialog pada malam ini dalam kita membicarakan peranan yang dimainkan oleh yayasan untuk membantu golongan bumi pucau khususnya di luar sana untuk melanjutkan pelajaran, untuk menjanakan lagi pendapatan salah satunya, dan yang pasti untuk mencipta kegemilangan pada masa depan. Dan terima kasih juga kepada pelajar-pelajar daripada Institut Profesional Baitul Mal yang hadir pada malam ini. Terima kasih banyak. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersama ataupun bercakap mengenai Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD minggu hadapan insyaAllah. Jadi sekian saja untuk pada malam ini daripada saya Syuhaib Yoman. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Thank you.